Kek TV KPM. Baik. Tadi segmen yang awal tadi kita telah tahdid, kita kenal pasti jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Kemudian kita telah tamyiz tadi, telah membezakan jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah melalui ciri-cirinya. Kita akan lihat pula lepas ni dengan lebih detail berkenaan dengan perbezaan di antara jumlah fi'liyah dan jumlah al-ismiyah. Iaitu perbezaan daripada aspek pola ayat. Baik, kalau al-jumlah al-ismiyah, ini al-jumlah al-ismiyah. Ini adalah pola ayat jumlah al-ismiyah. Iaitu bila kita mengetahui pola ayat al-jumlah al-ismiyah, maka kita boleh membina ayat kata nama. Baik, kalau al-jumlah al-ismiyah kita dah kata tadi, dia tersusun daripada mubtada' dan khabar, dan kedua-duanya itu adalah isim. Jadi nak buat ayat jumlah ismiyah mudah sahaja, kita hanya buat ayat isim plus isim. Begitu sahaja. Dah lengkap dah sebagai ayat jumlah ismiyah. Sebagai contoh, at-talibu mujtahidun. Isim yang ini adalah mubtada' dan isim yang kedua pula adalah merupakan khabar. Jadi bila digabungkan telah melengkapi suatu ayat jumlah ismiyah. At-talibu mujtahidun, pelajar itu bersungguh-sungguh. Kemudian as-salatu faridatun. Salat itu difardukan, diwajibkan. As-salatu adalah isim. Nampak tanda isim di sini alif lam. Dan kemudiannya faridatun adalah isim juga. Bila digabungkan maka ia menjadi jumlah ismiyah ayat kata nama yang lengkap. Dan kemudian ayat yang ketiga, Syafiqah, al-muallimun mukhlisun, iaitu guru-guru tersebut mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Di sini adalah isim yang pertama yang merupakan mubtada', dan ini adalah isim yang kedua yang merupakan khabar menerangkan tentang mubtada' tadi. Bila kita just buat ayat isim plus isim, maka jadilah jumlah ismiyah yang lengkap, iaitu al-muallimun mukhlisun. Baik, ini pola ayat yang pertama untuk al-jumlah al-ismiyah. Jelas ya? Jelas Ustaz. Wadah jiddan. Wadah. Okey Ustaz. Yang kedua ni apa Ustaz? Okay, nantaqil ila pola ayat yang kedua, isim plus fi'il. Tapi masih lagi ini dalam pola ayat jumlah ismiyah. Oh. Kenapa? Sebab dia masih lagi dimulakan dengan isim, kata nama. Okey. Sekalipun yang kedua itu adalah fi'il. Baik, kita lihat jumlah yang pertama. Cuba Syafiqah iqra'i. Okey. Ustaz suruh kita baca. Jom murid-murid kita semua baca ramai-ramai. Okey. Okey, al-isim ayat yang pertama, wahid at-talibu. Al-fi'li dia yajtahidu. Naam. Yang kalau al-jumlah dia penuh, at-talibu yajtahidu. Aywa, ahsanti. Jadi kita lihat kat situ, at-talibu yajtahidu, pelajar itu dia bersungguh-sungguh. Jadi ini adalah isim plus fi'il yang mana campur sahaja kedua-dua unsur ini telah melengkapi satu jumlah yang lengkap, jumlah ismiyah yang lengkap. Dan kemudiannya yang ayat yang kedua sila bacakan. Okey. Thaniyan al-isim al-mudiratu al-fi'li tatakallamu. Naam. Al-jumlah al-mudiratu tatakallamu. Sahih. Sahih. Ahsanti. Alhamdulillah. Jadi al-mudiratu tatakallamu, pengetua perempuan tersebut sedang berucap, sedang berbicara. Jadi gabungan isim dan fi'il ini telah melengkapi jumlah ismiyah ayat kata nama. Okey, baik, yang ketiga. Yang ketiga, al-isim al-muslimuna, al-fi'li yusalluna. Naam. Al-jumlah al-muslimun yusallun. Naam, sahih. Ahsanti ya Syafiqah. Syukran Ustaz. Al-muslimun yusallun bermakna orang-orang Islam tersebut sedang mendirikan solat. Jadi hanya dengan menggabungkan isim plus fi'il, kita dah boleh buat ayat kata nama al-jumlah al-ismiyah yang kamil, yang lengkap. Jadi kepada para pelajar yang sedang menonton pada hari ini, kalau nak buat al-jumlah al-ismiyah, kita ingat polanya sama ada isim plus isim ataupun isim plus fi'il. Okay. Ustaz, tapi kalau saya nak tanya sikit Ustaz kan. Ya, silakan. Untuk isim dengan fi'il, isim dengan isim itu sendiri dikirakan mubtada' dan khabar kan Ustaz? Ya, betul. Jadi bila isim plus isim tadi ialah
mubtada' dan khabar. Habis itu bagaimana pula Ustaz? Yang ini adakah ini mubtada' dan khabar? Ya, sebab khabar itu dia ada pelbagai bentuk. Ada juga khabar yang berbentuk jumlah fi'liyah. Jadi ini adalah khabar yang berbentuk jumlah fi'liyah, berbentuk ayat ayat kata kerja. Sebenarnya ini sendiri adalah ayat kata kerja kerana di dalam setiap fi'il ini tadi ada fa'il yang mustatir, yang tersembunyi. Contohnya yajtahidu. Di situ adanya huwa yajtahidu. Kalau yatatakallamu, dekat dalam kata kerja tersebut ada dhamir, kata ganti nama. Kata ganti nama, dhamir, kata ganti nama yang tersembunyi iaitu hiya. Dan kemudian yusalluna, ada kata ganti nama dhamir hum. Jadi ini juga adalah merupakan khabar tapi dalam bentuk jumlah fi'liyah. Baik. Wadih Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita nantaqil ila pola ayat yang ketiga. Yang ini pula agak-agak jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah, Syafiqah? Yang ni kalau permulaan dia al-fi'li, second dia al-isim, bermakna al-fi'liyah Ustaz. Sahih. Sahih. Alhamdulillah. Okay. Betul cakap Syafiqah tadi, kalau permulaan ayat itu fi'il, automatik dia adalah jumlah fi'liyah, ayat kata kerja. Jadi kita lihat pola dia. Okey. Fi'il plus isim akan membentuk ayat jumlah fi'liyah. Contoh, yuraji'u at-talibu. Okey, iaitu para pelajar itu sedang mengulang kaji. Yajtami'u al-muwazzafun, para pegawai tersebut sedang berkumpul. Istarahat al-muallimatu. Al-muallimatu bermakna guru perempuan. Guru perempuan itu sedang berehat. Jadi bila kita lihat kepada ayat ini, disebabkan dia bermula dengan fi'il, kita dah tahu dah dia jumlah fi'liyah. Nak buat jumlah fi'liyah mudah sahaja. Fi'il plus isim. Tapi kalau kita relate kepada apa yang kita dah belajar tadi, setiap lepas fi'il mesti ada fa'il. Ya. Fa'il. Jadi para pelajar yang sedang menonton, isim yang berada di selepas fi'il ini, lepas kata kerja ini adalah fa'il. Iaitu apa? Al-ismul marfu'. Isim yang marfu', dia adalah kata nama yang al-mazkur disebut ba'dal fi'il, selepas kata kerja. Sebab seperti yang kita sebut pada awal tadi, kalau kita letak kata kerja di sini di awal ayat, siapa yang melakukan pekerjaan tersebut, maka kita pun datangkan isim, kata nama yang menjadi fa'il, pelaku kepada kata kerja tersebut. Okey. Bagaimana pula daripada aspek J atau JB? J ataupun JB. Kalau jumlah fi'liyah ni dia J ke JB agaknya? Kalau apa yang saya ingatkan Ustaz dengan semuanya murid-murid yang bila Ustaz jelaskan sebentar tadi, kalau al-fi'lul jismu atau jumlah al-fi'liyah, kita akan lihat kepada J. Ya, betul. Kan? J, jantina kan Ustaz? Jantina saja, Johor ya. Jadi jumlah fi'liyah dia hanya sama di antara isim dan fi'il ini ataupun fa'il dengan fi'il ini daripada aspek jantina sahaja. Sebab itu kita lihat at-talibu, seoranglah. At-talibu ini ialah muzakkar atau muannas? Muzakkar. Jadi kita gunakan fi'il muzakkar. Okey, tandanya ya. Dan kemudian al-muwazzafun, muzakkar atau muannas? Muzakkar aidan. Muzakkar. Muzakkar aidan. Dan kemudiannya dia punya jumlah dia mufrad ke musanna ke jamak? Jamak, sebab dia ada fun, waw nun di hujung, bermakna jamak. Ahsanti. Jadi sebabkan ada waw nun ini yang merupakan tanda jamak, jadi lafaz ini jamak, fa'ilnya ramailah. Tetapi tetap kita kekalkan fi'ilnya dalam bentuk mufrad, tunggal. Sebab itu adalah ciri-ciri jumlah fi'liyah. Kata kerjanya fi'ilnya mesti kekal tunggal. Hanya J sahaja yang mengikut fa'il ini tadi. Begitu juga al-muallimatu, dia mufrad, seorang guru perempuan. Dan kalau kita lihat kepada fi'il kata kerjanya, dia hanya mengikut daripada aspek jantina sahaja. Agak-agak Syafiqah, mana tanda pada fi'il itu yang menunjukkan ini perempuan? Kalau tanda kat fi'il dia Ustaz, istirahat Ustaz. Istirahat ada huruf ta di hujung. Naam, sahih. Bermakna muannas. Ya, muannas. Jadi ta ini adalah ta ta'nis. Ta yang menunjukkan kata kerja itu dilakukan oleh perempuan. Jadi bila muallimatu, maka kita gunakan fi'il, kita hanya samakan dari segi
jantina sahaja tanpa perlu kita samakan dari segi bilangan. Sebab bilangan yang mesti kekal Mufrad. Oh, Baik. wadih Ustaz, wadih. Alhamdulillah. InsyaAllah jelas juga kepada murid-murid di rumah. Jadi Ustaz mungkin boleh teruskan untuk segmen kali ini? InsyaAllah. Hal antum musta'idun? Musta'idun insyaAllah. InsyaAllah. Okey, kita lihat pula kepada gambar ini. Okey, Syafiqah dan juga para penonton di rumah, hayya nusyahid. Sama-sama kita lihat kepada gambar yang berada di skrin anda. Madza tusyahidin ya Syafiqah? Min hadhihi surah, apa yang saya boleh nampaklah, murid-murid pun boleh bina ayat kan Ustaz kan? Ya, okey. Daripada surah ini, daripada gambar ini, Ustaz nak minta Syafiqah lah. Cuba bina ayat satu jumlah fi'liyah dan satu jumlah ismiyah yang berkaitan dengan gambar ini. Baik. Yang pertama, kalau kita bagi jumlah fi'liyah Ustaz, boleh Ustaz? Boleh, silakan. Okay. Jumlah fi'liyah sebab kita nampak sedang berkumpul, yajtami'u, mereka sedang berkumpul, yajtami'u al-muallimun fil qa'ah. Aywa, ahsanti. Sahih atau khata Ustaz? Sahih. Sahih, alhamdulillah. U'tiki 5 nujum. 5 nujum. 5 star. Jadi tadi yajtami'u al-muallimun fil qa'ah. Ya, betul, yang bermaksud guru-guru sedang berkumpul di dewan. Dan alhamdulillah Syafiqah tadi dia mengekalkan yajtami'u itu dalam bentuk mufrad. Walaupun fa'il tadi adalah muallimun ramai kan. Jadi nampaknya Syafiqah dah tahu dah konsep jumlah fi'liyah, kena kekalkan kata kerja dalam bentuk mufrad. Okay. Nasib baik saya tak salah kan Ustaz kan? Okay. Cuma saya tengok pula untuk ismiyah. Kalau ismiyah mungkin saya terbalikkan sahaja ayat sebentar tadi. Kita cuba buat al-muallimuna ramai jamak, yajtami'una fil qa'ah. Sahih. Tepat sekali. Tepat sekali. Jadi yang itu pula dia punya perbezaan tadi ialah isim telah diletakkan di awal ayat kan. Betul. Dan kemudiannya disamakan di antara mubtada dan khabar. Jadi nampaknya alhamdulillah lah, Ustaz rasa lega jugalah bila Syafiqah dan juga para pelajar di rumah dah memahami konsep al-jumlah al-ismiyah dan al-jumlah al-fi'liyah dan juga boleh membina ayat mengikut ciri-ciri kedua-dua ayat kata nama dan ayat kata kerja tersebut. Maknanya Ustaz, saya punya ayat sebentar tadi sahih atau khata? Sahih jiddan. Sahih jiddan. Berapa markah Ustaz nak bagi? Kita tak boleh bagi penuh-penuh sebab nanti kalau 100 tak boleh bagi 100. Nanti dia kembang. Kita bagi 101 lah. Didik TV KPM